Kalau kita lihat, perkara ini timbul semula apabila artikel yang dikeluarkan oleh penyelidik daripada Hungary 2-3 minggu lepas tu, yang mana dia menyebut bahawa hasil kajiannya berdasarkan jumlah artikel yang dikeluarkan sepanjang 2015 hingga 2017 dan mendapati dan apabila disenaraikan, Malaysia data menunjukkan lebih kurang 11% penerbitan Malaysia ni dikeluarkan dalam so-called predatory journal. Jadi saya tak nak define predatory, mungkin nanti kita boleh define lah. Kalau kita lihat, saya cek data Scopus untuk 2015 hingga 2017, penyelidik Malaysia sebenarnya menerbitkan 92,134 artikel sepanjang 3 tahun tersebut. Jadi 11% tu lebih kurang 10,000 lah, mungkin jumlah yang banyak, tetapi sebenarnya kita kena lihat 89%, which is a huge amount juga, adalah diterbitkan dalam jurnal-jurnal yang bukan bersifat predatory, bukan bersifat pemangsa. Tapi orang tak nampak ini, orang hanya memfokus kepada jurnal pemangsa tadi dan menyalahkan semua profesor-profesor, menyalahkan universiti dan sebagainya. Itu satu fakta. That's why universiti-universiti terkemuka, Harvard, Cambridge dan sebagainya, mereka tak ada nak memikirkan ISI dan sebagainya ini sebab budaya pendidikan tersebut telah wujud. Orang tahu bila masuk universiti tersebut, you have to produce, you kena hasilkan pendidikan yang terbaik dan you akan menerbitkan dalam jurnal yang terbaik. Okay? That's very clear. Itu yang kita nak cuba wujudkan. Tetapi RU kita, research university kita baru bermula tahun 2007. Kita bermula 2007. Sebelum tu memang kita banyak lagi menekankan kepada pembangunan pelajar dan sebagainya. Tapi pada 2007 universiti pendidikan, konsep universiti pendidikan tu diperkenalkan. Dan kita nak membawa budaya pendidikan tersebutlah, di mana budaya pendidikan yang berlaku di seluruh. Jadi apabila ianya berlaku, barulah ranking tu secara sepatutnya semua jadi, kita akan menjadi universiti yang terbaik dalam keadaan tersebut. Tapi dalam proses tersebut mungkin ada kelemahan-kelemahannya, tapi saya rasa sasaran utama kita itu tidak lari daripada mewujudkan budaya pendidikan yang saya katakan tadilah. Jadi menjawab soalan tadi mengenai pensyarah dihukum jika tidak menerbit dalam Scopus sebagainya, saya rasa tak berlaku perkara tersebut. Dan juga private university di Malaysia banyak fokus dia adalah kepada sciences, example engineering dan sebagainya. Saya setuju apa yang Syazwan maklumkan tadi, 88% kebanyakannya daripada citation tersebut kerana ranking citation dia dalam indeks ni tinggi. Jadi dia punya impact factor tu kadang-kadang sampai berbelas-belas. Ini yang saya cerita tadi, yang dekat Indonesia tu dia menggalakkan penulis dia kalau boleh go into the sciences so that they can get a very high ranking dan juga dapat iktirafan dengan cepat dalam world ranking tersebut. Nah, social science ni agak mencabar sedikit Tuan Syed kerana saya daripada social science jadi impact factor dalam social science tak setinggi sciences sama ada engineering ataupun PubMed. Saya itu lihat dalam universiti saya sendiri, salah seorang pensyarah tersebut dia sebenarnya tidak sedar bahawa jurnal yang submission dia tersebut adalah one of the predatory journal. Bila dimaklumkan agak kejut. Saya kira kebanyakan pensyarah sebelum ni dia gairah untuk membuat publication, tetapi mereka sebenarnya tidak benar-benar mengetahui bahawa yang mana satu predatory, yang mana tidak. Jadi bila ada isu-isu ini very timely, saya kira amat bagus untuk menyedarkan para akademia supaya berhati-hati. Jadi disebabkan kedapatan tersebut, pensyarah ini telah diminta untuk submit yang lain, publication yang lain, dan memakan masa kerana the best of yang dia hantar tu sebenarnya tidaklah yang terbaik sekali. Boleh fikir dengan fikiran rasional kita bahawa proses peer review ni dia akan mengambil masa kurang-kurangnya 2 minggu ataupun 3 minggu paling awal kan. Itu yang saya tengok praktis-praktis yang dilakukan oleh jurnal-jurnal di peringkat antarabangsa yang memang terkenal, macam disebutkan oleh Prof Datuk tadi, Lancet, ada lagi Nature, Science. Saya sendiri diundang untuk menjadi editor dalam 2-3 jurnal peringkat antarabangsa lah, antaranya yang diterbitkan oleh Nature.com, Humanities and Science Communication. Saya menjadi one of the editor. Kemudian Stage Open juga seringkali menjemput saya untuk menjadi artikel editor. Dia editor satu, artikel editor tu lain pula dalam prosesnya Stage Open ni. Jadi mereka nak memastikan supaya kualiti itu. Jadi saya mendapat pengalaman-pengalaman ini dan saya cuba menggunakan pengalaman ini dalam menguruskan jurnal di peringkat universiti kita di Malaysia ini untuk memastikan bahawa kualiti itu terjaga dan jurnal kita tidak akan delisted from Scopus punya database. Itu yang kita nak pastikan. Saya agak kurang bersetuju kalau kita nak membiarkan ahli akademik kita ini bebas tanpa KPI. Oleh sebab itu saya merasakan bahawa sebagai pentadbir universiti lah terutamanya, saya bukanlah orang kata orang yang pentadbir universiti peringkat tinggi. Kalau Prof Datuk mungkin dia lebih arif lah. Mesti meletakkan KPI tertentu kepada ahli akademik untuk kita capai. Dan saya melihat bahawasanya rata-rata
universiti tidaklah banyak sangat soal KPI penerbitan yang diletakkan. Setahun mungkin 2 saja yang diminta untuk menerbitkan dalam Scopus. Jadi kalau kita bayangkan kita ada 12 bulan setahun ya, apa yang kita buat untuk usaha untuk kita lakukan untuk kita menerbitkan dalam Scopus? Saya fikir ramai yang mungkin menunggu last minute baru nak submit, dah sampai bulan 8, bulan 9 baru nak submit untuk KPI tahun tersebut. Kalau macam ni, kalau kita buat memang cerah masa depan lah untuk dapat KPI pada tahun tersebut. Jadi kalau saya melihatlah bahawasanya KPI Key Performance Indicators untuk ahli akademik ini memang perlu ada elemen penerbitan, tapi seperti yang saya sebutkan dalam round awal tadi, penerbitan ini bukan satu-satunya KPI tahunan yang diletakkan. Cuma mungkin pemberatan untuk penerbitan itu sikit tinggi daripada umpamanya community service, tapi ini semua boleh dibincangkan dengan pentadbir. Kalau kita orang yang umpamanya orang yang kuat dari sudut social service, kita boleh minta dengan pentadbir bahawa saya nak social service saya ini 50% KPI saya tahun ni adalah social service, tapi kena pastikan bahawa social service itu peringkatnya peringkat nasional, peringkat yang memang orang nampak, bukan peringkat di balai raya tempat kita saja. Orang mesti nampak benda tersebut. Jadi saya melihat bahawasanya benda ini adalah benda yang fleksibel dan universiti menentukan benchmark dia apa untuk menentukan kriteria seorang pensyarah yang masa kini.